Berikut merupakan laman utama bagi permainan pengembaraan peribahasa. Diletakkan juga butang audio. Sila tekan butang mula untuk mulakan permainan. Tekan butang panduan untuk mengetahui cara permainan ini. Pelajar boleh membaca panduan terlebih dahulu sebelum menekan butang mula. Seterusnya, sekiranya sudah jelas, boleh menekan butang sudah tentu. Jadi pelajar perlu mengumpul 4 batu permata. Seterusnya adalah pada peringkat pertama. Pelajar perlu menjawab teka-teki dengan betul. Contoh sekiranya pelajar menjawab salah, maka pelajar boleh membetulkannya semula. Jadi pelajar telah mempelajari satu ilmu baru. Seterusnya adalah pelajar mendengar penerangan berkaitan falsafah dengan menekan butang audio. Jom kita belajar maksud peribahasa ini dari segi falsafahnya. Maksud daripada peribahasa ini ialah orang yang melupakan asal-usulnya setelah menikmati kesenangan. Berdasarkan peribahasa tersebut, kacang merujuk kepada kacang tanah yang melambangkan orang, manakala kulit pula melambangkan asal-usul seseorang itu. Kenapa orang Melayu dahulu guna kacang lupakan kulit, dan kenapa mereka tidak menggunakan bagai pinang lupakan kulit? Pinang di sini juga merujuk kepada pinang yang sudah tua. Hal ini kerana kulit pinang tersebut tidak sesuai dijadikan perlambangan daripada makna peribahasa itu. Kenapa orang Melayu menggunakan kacang tanah? Sebab kulitnya mudah dibuka tanpa menggunakan sebarang alat. Manakala kulit pinang pula perlu menggunakan alat seperti parang khas. Bukan itu sahaja, kulit pinang juga mempunyai sabut dan proses untuk mendapatkan isi pinang agak sukar dan memakan masa. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, perkataan kacang menggambarkan sesuatu yang mudah. Perkataan tersebut sering digunakan oleh golongan muda pada masa kini yang juga dikenali sebagai bahasa Selangor. Contohnya, kacang je yang bermaksud senang sahaja. Oleh itu, penggunaan kacang dalam peribahasa tersebut sangat sesuai, iaitu orang yang mudah atau senang melupakan asal-usulnya setelah mengecapi kehidupan yang senang. Selesai mendengar penerangan tersebut, pelajar boleh menekan butang di sebelah ini. Jadi selesailah pada peringkat pertama dan mendapat permata hijau dan kelabu. Seterusnya adalah pada peringkat kedua. Pelajar perlu membaca soalan dan menjawab soalan tersebut. Contoh sekiranya pelajar menjawab salah, mereka boleh mencuba lagi. Maka selesailah pelajar menjawab peribahasa kedua dan telah mendapat mata merah dan biru. Seterusnya pelajar perlu mendengar falsafah di sebalik peribahasa tersebut dengan menekan butang audio. Ayo semua, mari kita belajar maksud peribahasa ini dari segi falsafahnya. Tahukah anda apakah maksud aur? Aur merupakan sejenis buluh yang tumbuh secara semula jadi, yang berada di tebing-tebing sungai. Kala sungai pula merupakan suatu perairan air tawar dan sentiasa mengalir.
Kederasan arus sungai sering berubah-ubah mengikut keadaan cuaca. Hal ini kerana sekiranya hujan lebat, arus sungai akan menjadi deras dan menyebabkan hakisan berlaku dan sekaligus kedalaman sungai menjadi semakin cetek. Apabila sungai menjadi cetek, habitat yang hidup di dalam sungai dan sistem pengairan di sesuatu kawasan akan terganggu. Apabila pokok aur banyak berada di tebing sungai, ia akan mengelakkan hakisan berlaku. Hal ini kerana pokok aur mempunyai sistem akar yang unik. Jika diperhatikan, terdapat banyak pokok aur di tebing sungai. Dengan adanya aur tersebut, sungai akan terpelihara daripada hakisan. Oleh itu, kita dapat melihat bahawa aur dengan tebing saling memerlukan di antara satu sama lain. Disebabkan itulah wujudnya peribahasa bagai aur dengan tebing. Selesai mendengar falsafah tersebut, pelajar boleh menekan butang petunjuk di sebelah kanan. Maka selesailah peribahasa yang telah dijawab oleh pelajar sebentar tadi. Seterusnya, pelajar perlu menewaskan naga ini. Maka selesailah